Bersua kembali dan pada Jumaat lepas, Jabatan Statistik Malaysia keluarkan beberapa angka untuk ekonomi Malaysia pada bulan Jun. Yang pertama adalah kadar pengangguran yang menurun 0.4% bulan ke bulan pada bulan Jun dan ini adalah daripada paras rekod 5.3% dan menandakan jumlah pengangguran menurun sebanyak 52.909 orang. Dan dalam masa yang sama, jumlah tenaga kerja di Malaysia juga meningkat 0.7% pada Jun bulan ke bulan dan kepada 14.99 juta orang pekerja, dan selain itu indeks pengeluaran perindustrian juga IPI juga naik 26.2% pada Jun bulan ke bulan dan jualan pembuatan naik 30.4% bulan ke bulan. Angka lain yang turut dikeluarkan adalah indeks harga pengeluaran perkhidmatan SPPI untuk suku kedua yang naik 0.24%, dan kita ingin melihat dengan pelancaran ini apakah tempoh PKP yang sejak Mac lalu. Kita akan bersama dengan Dr. Afzan Nizam dari Bank Islam, dan beliau adalah Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Assalamualaikum Doktor. Pertama sekali, boleh Doktor terangkan tentang angka ini dan respon Doktor kepada angka ini? Waalaikumsalam. Okey. Apabila kita melihat data yang terbaru ni, data indeks pengeluaran industri yang mana ia menguncup hanya kecil saja, 0.4% berbanding dengan jangkaan para penganalisis ekonomi sekitar negatif 10.4%. Itu jelas menunjukkan bahawa data yang terkini menunjukkan bahawa proses pembukaan ekonomi itu telah beransur-ansur, telah memberi satu kesan yang positif lah. Maksudnya apabila ekonomi itu dibuka seiring dengan jangkitan COVID-19 yang dilihat terkawal, memungkinkan aktiviti ekonomi itu untuk terus berlangsung. Dan apabila perkara itu berlaku, maka terdapat apa yang dikatakan permintaan terhadap buruh, permintaan terhadap barang modal dan sebagainya. Dan seperti yang disebutkan tadi, data berkenaan dengan kadar pengangguran itu telah menurun ke paras 4.9% pada bulan Jun, telah mencapai angka tertinggi 5.3% pada bulan Mei yang lalu. Jadi apa yang dapat kita simpulkan, pembukaan ekonomi yang secara beransur-ansur ini telah mula menampakkan sinar atau memberi kesan yang positif kepada ekonomi. Jadi ianya amat bergantung kepada jangkitan COVID-19 lah. Sekiranya ia masih kekal dapat dikawal, saya kira perkara ataupun momentum pertumbuhan ekonomi dapat dikekalkan pada separuh tahun yang kedua tahun ini. Dan adakah ini menandakan ekonomi sudah semakin pulih dengan PKPP ni, Doktor? Kita boleh katakan sedang pulih lah, kerana data yang pada dahulunya menunjukkan negatif yang besar. Kalau kita lihat pada bulan Mei yang lalu, IPI ini menunjukkan penguncupan sebanyak 21.6%. Pada bulan April negatif 32%. Jadi sekarang ni hanya negatif 0.4%. Jadi berlaku suatu penguncupan yang semakin kecil dari segi year on year ataupun peralihan daripada tahun ke tahun. Tapi kalau kita lihat dari sudut bulan ke bulan, maksudnya kalau kita bandingkan bulan Jun dibandingkan bulan Mei yang lalu, peningkatannya lagi ketara ya. Menunjukkan satu lonjakan yang tinggi dalam indeks IPI ini, iaitu 26.2% pada bulan Jun. Pada bulan Mei yang lalu 18.9%. Pada bulan April, yang mana kita sedia maklum bahawa PKP adalah dijalankan secara penuh, ianya menguncup sebanyak negatif 30.5% month on month. Jadi maksudnya jelaslah bahawa terdapatnya tanda-tanda pemulihan ekonomi yang kian mendapat suatu momentum yang semakin kukuh lah. Dengan IPM meningkat ini, Doktor, adakah kita akan jangka akan ada permintaan untuk produk yang dihasilkan? Sudah tentu, kerana IPI ini dia mengukur pengeluaran, dan bila pengeluaran ini maksudnya para peniaga sebenarnya mereka telah mengukur apakah permintaan yang bakal berlaku apabila mereka mengeluarkan sesuatu barangan. Mereka sudah tentu tidak mahu mengeluarkan barangan itu berlebihan kerana itu akan meningkatkan kos perniagaan. Jadi melalui perkiraan mereka sudah tentu terdapatnya permintaan di dalam sektor ekonomi, baik dalam sektor domestik maupun di sektor luaran. Dan angka ekspor juga kita pun sedia maklum pada bulan Jun yang lalu pun telah meningkat sebanyak 8.8%. Jadi menunjukkan suatu pembukaan ekonomi ini bukan sahaja hanya berlaku di Malaysia, dia berlaku di seluruh dunia. Jadi data-data itu telah menunjukkan telah memberi manfaat yang secara langsung kepada ekonomi Malaysia.
Baik, dengan angka yang semakin positif ini, adakah doktor lihat ini akan kurangkan kemungkinan untuk kerajaan beri bantuan secara meluas atau pakej ransangan yang lebih banyak lepas ini? Okey, saya bukan pandangan seperti itu. Maksudnya bukan kurang. Maksudnya kalau ada pun bantuan ataupun rancangan dan seterusnya, ianya berkemungkinan bersifat lebih bersasar. Pada awalnya kalau kita lihat sasarannya secara peringkat makro lah. Walaupun semua sekali kita nak rancangkan sekali kegiatan ekonomi, tapi apabila terdapat pemulihan, tanda-tanda pemulihan yang orang kata tu semakin konsisten, jadi sebarang orang kata tu bentuk rancangan ataupun bentuk bantuan, ianya perlulah berbentuk lebih bersasar. Kita tidak mahu berlaku pembaziran dalam sumber-sumber ekonomi yang sebenarnya terhad. Bagaimana pula doktor melihat penamatnya moratorium meluas yang berikan manfaat sekitar 62 bilion ringgit kepada ekonomi dan permulaan moratorium bersasar pada 1 Oktober ini? Adakah ini akan berikan kesan kepada perbelanjaan pengguna yang mana sumbang 50% kepada ekonomi negara? Okey, saya melihat moratorium bersasar ini lebih kepada orang kata membantu pada mereka yang betul-betul memerlukan, kerana mereka ini telah pun kehilangan pekerjaan, kerana mereka ini telah pun orang kata tu mengalami pengurangan gaji. Jadi moratorium yang bersasar ni ianya seharusnya memberi orang kata tu ruang ataupun masa untuk mereka ini mencari pekerjaan yang baru ataupun meningkatkan pendapatan melalui perniagaan. Bagi peniaga ataupun PKS pula, mereka perlu, maksudnya dengan moratorium tambahan ni atau bersasar ni, memberi mereka satu masa untuk melihat balik kedudukan kewangan mereka supaya mereka ini dapat mengambil kesempatan terhadap pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Maksudnya mereka perlu orang kata tu memikirkan peralihan industri yang lain dan sebagainya. Jadi moratorium bersasar ini saya melihat lebih kepada memberi masa kepada sektor ekonomi, baik dari segi isi rumah yang terkesan maupun PKS yang terkesan, untuk mereka mencari jalan keluar kepada kemulut kewangan masing-masing. Doktor, bagaimana doktor melihat kesan daripada pengurangan tambahan bantuan pengangguran di Amerika Syarikat yang dikurangkan daripada $600 kepada $400 seminggu? Adakah ini akan berikan kesan kepada permintaan produk dari negara pengeksport seperti Malaysia sendiri? Okey, dasar yang dibuat itu sememangnya sukar untuk kita katakan ia mencapai tahap yang optimum. Kerana pihak Republican pun ada dia punya reasoning yang orang kata tu masuk akal lah. Maksudnya mereka tidak mahu dasar ataupun rancangan itu menyebabkan mereka ataupun rakyat di Amerika Syarikat tidak mahu mencari kerja kerana gaji berbanding dengan bantuan diterima itu lebih besar daripada gaji yang bakal diterima. Jadi tak nak mahu kata tu berlaku situasi apa dikatakan moral hazard. Di sebaliknya pula pihak Demokrat mencadangkan rancangan yang lebih besar dan sebagainya. Jadi yang penting komitmen yang ditunjukkan oleh pihak kerajaan di Amerika Syarikat masih lagi mahu merancang ekonomi mereka. Itu yang satu take away yang saya kira satu perkara yang amat penting dan seharusnya dapat orang kata tu meminimumkan kesan ekonomi ataupun kesan kelembapan akibat daripada COVID-19. Jadi seharusnya spiritnya ataupun semangatnya masih sama. Okay. Mahu merancang tapi mahu bersasar kerana terdapat tanda-tanda pemulihan. Jadi saya kira satu yang positif lah untuk ekonomi global. Okey, baik. Terima kasih Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia, mengulas tentang petanda ekonomi negara yang dijangka akan catat kembali kenaikan pada Julai dan Ogos ini. Kita ke laporan seterusnya. Goldman Sachs menyemak semula keuntungan suku kedua kepada lebih rendah susulan penyelesaian caj dan tuntutan tertunggak $3.9 bilion yang dicapai bersama kerajaan Malaysia. Dan memetik laporan The Wall Street Journal pada Jumaat, penyelesaian yang dicapai mengurangkan keuntungan syarikat sebanyak $2.9 bilion kepada $373 juta untuk suku tersebut. Pada suku kedua, Goldman Sachs mencatatkan keuntungan sebanyak $2.4 bilion, satu keputusan yang dilaporkan stabil biarpun dengan COVID-19 yang memberi kesan kepada bank lain. CNBC melaporkan bank berkenaan sebelum ini hanya memperuntukkan $945 juta untuk kos berkaitan undang-undang dan peraturan untuk suku kedua. Goldman Sachs dalam masa yang sama turut memperuntukkan $2 bilion tambahan untuk sebarang perkara undang-undang pada suku kedua. Ini dijangka akan digunakan untuk Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat untuk menyelesaikan dakwaan berkaitan YNDB. Sebelum ini, pendakwa raya Persekutuan AS menuduh Goldman melanggar undang-undang anti rasuah dalam urus niaga dengan YNDB demi mendapat iuran sehingga $600 juta. Menurut laporan The Wall Street Journal pada Disember, pendakwa raya AS ingin pengakuan bersalah dengan mengenakan denda $2 bilion ke atas anak syarikat Goldman Sachs dan memantau prosedur pematuhan bank berkenaan. Kes YNDB menurut WSJ dijangka akan melibatkan penalti yang lebih tinggi kepada Goldman Sachs
melangkaui $5.1 bilion yang dibayar susulan penyiasatan kerajaan AS berkenaan urus niaga gadai janji yang akibatkan krisis gadai janji di AS pada 2008. Pada ketika itu, Goldman mendakwa tidak berlaku sebarang salah laku dan urusannya. Sebelum ini, menurut Menteri Keuangan, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, jumlah penyelesaian yang dicapai bersama Goldman Sachs adalah peningkatan ketara jika dibandingkan dengan tawaran kepada kerajaan pada 2019 sebanyak $1.75 bilion. Menurut Tengku Datuk Seri Zafrul, penyelesaian $3.9 bilion ini merangkumi pembayaran tunai $2.5 bilion dan jaminan untuk pengembalian penuh berjumlah sekurang-kurangnya $1.4 bilion dari segi aset yang berkaitan dengan hasil yang telah diseleweng melalui 3 urus niaga bond berkenaan. Baik, teruskan bersama kami untuk perkembangan kes pendakwaan melibatkan bekas Ketua Menteri Pulau Pinang dan juga Menteri Keuangan Lim Guan Eng dalam buletin seterusnya. Dengan itu, sekian Niaga Awani. Saya Marlina Manaf. Assalamualaikum. Salam hormat.